Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Okey, hari ini kita ulang lagi tajuk berwuduk Kita sambung tajuk berwuduk. Okey. Hari ini kita lihat cara dan urutan berwuduk iaitu kita lakukan perkara rukun dan sunat. Okey, kat sini ada 13 cara berwuduk 13 urutan berwuduk. Okey. Kalau yang warna merah yang seperti Ustazah bagi tahu hari itu ni adalah sunat dan yang warna biru adalah rukun wuduk. Okey, kalau kita melakukan rukun wuduk, okey, rukun sahaja sah, tapi kita boleh tambah dengan sunat Okey, kita lihat daripada yang pertama. Okey, yang pertama adalah bersugi. Okey, sebelum berwuduk kita bersugi. Okey, selepas tu yang kedua membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ketiga membasuh tangan hingga pergelangan tangan 3 kali. Okey, selepas membasuh tangan, yang keempat berkumur-kumur. Selepas berkumur, okey, yang kelima memasukkan air ke dalam hidung. Okey, masukkan dan keluarkan semula iaitu basuh. Okey, yang keenam niat berserta membasuh muka. Okey, 6 dengan 7 ni satu sekaligus Okey, basuh muka terus berniat nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, ketika basuh muka. Niatkan ketika basuh muka. Okey, basuh muka sebanyak 3 kali. Okey, yang ke-8 membasuh tangan hingga siku. Okey, kita mulakan dengan tangan kanan dan dibasuh sebanyak 3 kali. Okey, seterusnya yang ke-9 menyapu sebahagian kepala iaitu sunat membasuh keseluruhan kepala. Okey, 3 kali. Okey, yang ke-10 membasuh telinga. Okey, dua-dua telinga basuh sebanyak 3 kali. Okey, seterusnya yang ke-11 membasuh kaki sehingga buku lali. Okey, mula dengan kaki kanan dan dibasuh sebanyak 3 kali. Akhir sekali hendaklah tertib. Okey, mengikut susunan daripada nombor 1 sampai nombor 11. Mesti ikut turutan. Tak boleh melakukan secara rawak. Tapi kena ikut urutan 1 sampai 11. Okey. Selepas tertib dah siap kita berwuduk, baca doa selepas wuduk. Okey, doanya apa? Okey, doanya berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, ni doa selepas berwuduk. Okey, murid-murid mesti ingat berwuduk mesti ikut urutan. Okey, dari nombor 1 sehingga nombor 11, 12. Okey, 6 dan 7 ni satu. Niat beserta basuh muka. Okey, basuh muka beserta niat. Sekaligus kita tak boleh pisahkan. Okey, sekarang murid-murid mari kita lihat urutan wuduk yang sempurna. Tadi kita dah belajar dekat buku teks. Sekarang kita lihat buku aktiviti muka surat 108. Okey, ikut urutan seperti mana gambar tadi. Nombor 1-nya apa? Okey, kita lihat gambar yang ni membasuh tangan, membasuh kaki, membaca bismillah, bersugi, okey, basuh muka dan niat, membasuh kepala, membasuh telinga, membasuh tangan hingga siku,
memasukkan air ke dalam hidung, ke dalam berkumur. Ni berkumur. Okey. Tertib, baca doa dan memasukkan air ke dalam hidung. Okey, kita nak mula yang nombor 1 dahulu. Yang mana nombor 1? Okey, berdasarkan gambar tadi, nombor 1-nya adalah bersugi. Gosok gigi dulu. Okey, bersugi. Selepas bersugi, okey, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang yang ketiga. Ingat lagi tak yang ketiga apa? Membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Okey, membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Okey, yang keempat. Berkumur. Yang keempat berkumur. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Dan keluarkan semula. Masukkan air ke dalam hidung. Okey, yang keenam. Basuh muka berserta dengan niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, yang ketujuh. Selepas basuh muka buat apa? Okey, basuh tangan hingga siku. Okey, yang ke-8. Membasuh sedikit kepala. Ke-9. Membasuh telinga. Dan akhir sekali membasuh kaki. Okey, bila dah basuh kaki, mestilah tertib. Okey, rukun wuduknya tertib. Okey, bila dah habis berwuduk, kita baca doa. Okey, doa selepas wuduk nombor 12. Okey, boleh murid-murid? Okey, berdasarkan buku teks tadi yang kita dah belajar, okey, murid perlu nomborkan mengikut urutan wuduk yang sempurna. Okey, buat ni muka surat 108. Okey, sekarang kita lihat perkara yang makruh ketika berwuduk. Berwuduk pun ada perkara yang makruh yang kita tidak digalakkan buat. Okey, bila kita buat, hukumnya makruh. Okey, yang pertama contohnya, bercakap ketika berwuduk. Sambil berwuduk, sambil berbual-bual. Ini makruh. Okey, yang kedua, berlebihan menggunakan air. Terlalu banyak menggunakan air dan menyebabkan berlaku pembaziran. Maka hukumnya adalah makruh. Sepatut basuh 3 kali, dia pergi basuh 4-5 kali. Lepas tu, air pula terlalu banyak. Okey, yang ketiga, mendahulukan anggota sebelah kiri. Okey, sepatutnya kita berwuduk, kita mula dari kanan. Tapi mula sebelah kiri, maka hukumnya adalah makruh. Okey, wuduk tu sah tapi makruh. Contohnya basuh tangan sebelah kiri dahulu. Okey, hukumnya makruh. Okey, yang keempat, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Kita minta tolong orang lain yang tolong berwuduk untuk kita. Tolong basuhkan tangan saya, tolong basuhkan muka saya. Itu makruh. Tapi kalau uzur, tak boleh ambil wuduk sendiri, terpaksa orang lain tolong. Itu lain. Kalau sakit dekat hospital, kita minta tolong orang lain wuduk untuk kita, berwuduk untuk kita. Maksudnya tolong lapkan ataupun basuhkan. Tapi kalau kita sihat, kita kena berwuduk sendiri. Okey, basuh sendiri anggota badan, anggota wuduk. Tanpa meminta orang lain tolong basuhkan. Okey, ini perkara makruh ketika berwuduk. Okey, sekarang kita lihat perkara yang membatalkan wuduk. Okey, ni kalau kita buat benda ni, maka wuduk akan terbatal. Okey, yang pertama, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Okey, contohnya terkentut kan, dah dikira batal wuduk. Tidur yang tidak tetap punggung. Contohnya siap berwuduk, tunggu dekat surau nak solat, tiba-tiba tertidur. Baring kat masjid ataupun surau sekejap, tertidur. Maka wuduk yang ambil tadi
dikira batal. Kalau nak solat kena ambil wuduk semula. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Okey, selepas ambil wuduk sebelum solat tu tiba-tiba pitam, tak sedar diri. Bila dah sedar tu, wuduk dia dah terbatal. Ataupun dia mabuk, tak sedarkan diri. Bila dah tak sedarkan diri, automatik wuduknya dah terbatal. Okey, yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okey, yang bukan mahram ni maksudnya orang yang haram kita bernikah dengannya. Contohnya dengan kawan sekelas, sepupu, jiran. Kalau lelaki dengan perempuan bersentuh, bersentuh kulit maksudnya bersentuh anggota badan lah. Kalau bersentuh berlapik dengan baju atau kain, tidak batal. Bila tersentuh kulit dengan kulit lelaki dengan perempuan, maka batal lah wuduk. Kalau perempuan sama perempuan, tidak batal. Kalau lelaki sama lelaki, tidak batal. Okey, berlainan jantina, maka batal lah wuduk. Okey, akhir sekali menyentuh kubur atau dubur dengan tapak tangan. Okey, kita dah siap berwuduk, pergi sentuh kubur dan dubur. Maka batal lah wuduk. Okey, boleh faham perkara yang membatalkan wuduk. Okey, murid-murid perlu ingat, bila dah berwuduk, jika lakukan perkara ni, maka batal lah wuduk dan kena berwuduk semula. Okey. Okey, sekarang murid-murid perlu buat latihan muka surat 109. Okey, kelaskan. Okey, murid tentukan perkara yang makruh ketika berwuduk. Okey, senaraikan 3 dan senaraikan 3 perkara yang membatalkan wuduk. Okey, tadi apa yang makruh ketika berwuduk? Kalau kita lakukan, hukumnya makruh. Okey, bercakap. Batal ke makruh kalau bercakap ketika berwuduk? Okey, bercakap hukumnya makruh. Terkentut. Terkentut. Batal ke makruh? Kalau dah berwuduk tiba-tiba terkentut, maka terkentut ni bukan perkara makruh tapi perkara yang membatalkan wuduk. Okey, kita lihat yang kedua, perkara yang makruh adalah mendahulukan anggota kiri. Kalau ambil wuduk sebelah kiri dulu, makruh. Okey, makruh yang ketiga, berlebihan menggunakan air. Kalau berwuduk guna air banyak sangat, dah jadi membazir, maka hukumnya makruh. Okey, perkara yang membatalkan wuduk tadi kita lihat adalah terkentut. Maka batal lah wuduk kita. Yang kedua, pitam, pengsan, tak sedar diri. Maka hukumnya batal. Akhir sekali, bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan yang bukan mahram. Lelaki dengan perempuan bersentuh, maka batal lah wuduk. Kat sekolah ambil wuduk, tiba-tiba lelaki tersentuh dengan murid perempuan, tangan ke, maka batal, kena ambil wuduk sekali lagi. Okey, terkentut pun sama. Pergi tandas, contohnya tak terkentut, pergi tandas nak kencing kan. Dah buang air kecil, masuk kelas tu nak baca Quran, kena ambil wuduk sekali lagi. Okey, sama juga kalau pengsan. Tapi kalau bercakap semasa ambil wuduk, dan mendahului anggota kiri ataupun guna air banyak, tu dikira makruh ketika berwuduk. Yang ni batal wuduk. Okey, boleh faham ya murid-murid? Jadi hari ini murid-murid perlu buat latihan muka surat 108 dan 109. Okey, selamat menjawab dan beramal dengan amalan wuduk. Okey, terima kasih.